Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studios. So, minggu ni ada 4 lagi game yang berbaki dan telah habis pun dijalankan. Kita ada Chelsea lawan Lille, kita ada Juventus lawan Villarreal, kita ada MU lawan Atletico Madrid, kita ada Benfica lawan Ajax. So, kalau hampa nak tengok aku review macam mana semua game ni, hampa tengok sampai habis, okey? Kita start dengan Chelsea lawan Lille dulu. Chelsea macam biasa, mereka gunakan taktik yang selalu digunakan oleh Tuchel, iaitu 3 at the back. Bagi aku advantage lah bila hang main 3 at the back. Sebab hang boleh tengok bila 3 defense Chelsea ni buka wide, dia akan menarik right winger dengan left winger Lille untuk press. Dan bila mereka press, right wing back Chelsea dengan left wing back Chelsea akan terbuka lah. So mereka akan mudah attack. Tapi dalam game ni surprisingly Lille pegang game dan mereka ni counter attack dengan sangat baik. Dan bagi aku player Lille yang patut kita highlight dalam game ni adalah Renato Sanchez. Dia ni memang padu lah. Tapi bagi aku Lille ni bukan tak boleh score sebab mereka ni tak bagus dalam serangan, tapi sebab Chelsea ni sangat bagus dalam pertahanan. Chelsea ni bertahan sebagai satu unit dan bila mereka attack, hang tengok semua naik serang. Dan aku sangat suka sistem macam tu. Sebenarnya Lille ni banyak je peluang, tapi serangan mereka tu selalu digagalkan oleh sistem defensive Chelsea. Dengan Thiago Silva, dengan Toni Rudiger, dengan Kante yang tak ada jantung, lari je dalam game tu. Bila bertahan, dia lah yang paling agresif nak tackle orang. Bila serangan, dia lah yang paling agresif naik ke atas. Bagi aku, thumbs up untuk Kante. Dan gol Kai Havertz tu bagi aku, sayang lah. Sebab tak ada siapa yang marking dah. Memang kawan tu senang nak header lah. Dan daripada tak ada marking, dia lari, dia score. Rugi lah bagi aku. Lille tak ada siapa yang marking dah. Dan gol Pulisic pun hasil daripada sistem serangan Chelsea yang sebagai satu unit. So bagi aku memang padu. Tapi Pulisic, aku nak ingatkan hang jangan tiru celebration tu lagi ya. Udah, kita masuk game kedua pula. Villarreal lawan Juventus. Dalam game ni bagi aku Juventus sangat lucky lah. Sebab hang boleh tengok serangan mereka sangat bagus dan Dusan Vlahovic score gol. Tapi sayang sistem defensive Juventus ni memang hancur malam tadi. Dengan man marking je ke laut, banyak player yang ball watching. Dan bagi aku Villarreal banyak chance tapi diselamatkan oleh Szczesny. Tapi kita highlight dulu gol Vlahovic tu. Memang style. Dia tak tengok gol, dia shoot. Dan itulah level confidence dan striker perlu ada. Tapi dalam game ni boleh dikatakan seimbang lah. Juventus boleh buat game, Villarreal pun boleh buat game. Tapi aku nak highlight seorang player ni, iaitu Rabiot. Dia ni pemalah weh. Dia ni malah nak marking. Memanglah dia ni bagus daripada segi ball control dan juga attacking. Tapi daripada segi defensif memang dia ni hancur. Bukan hancur, tapi dia ni pemalah. Beza pemain yang tak reti nak defend ni dengan pemain yang malah nak defend. Yang tak reti tu hang dah nampak dah usaha dah, tapi dia ni tak pandai. Tapi yang malah ni kemungkinan dia boleh defend, tapi dia ni malah nak track back. Malah nak main mark, malah nak scanning. Dan gol kedua Juventus pun berpunca daripada kesilapan Rabiot tak marking orang. Bila dia tak marking play Villarreal, Matheus De Ligt terpaksa lah pergi marking. Bila Matheus De Ligt pergi marking, Matheus De Ligt pun tak tengok ruang yang dia tinggal, kosong. Pareho skor senang. Dan bagi aku Juventus kena perbaikilah cepat-cepat sistem defensif mereka kalau mereka tak mau kalah second leg nanti. Okey, kita masuk game ketiga pula, iaitu Manchester United lawan Atletico Madrid. Dalam game ni aku boleh katakan sebagai shit. Hang bayangkan pemain-pemain Manchester United sampai minit ke-70 barulah mereka boleh settle down. Sebab daripada awal hang tengok mereka ni kaku bila pegang bola, tak tahu nak buat apa. Dan Bruno Fernandes ni selalu buat giveaway. Aku tak tahulah dia buat IG story ke apa ke. Dapat bola dia terlepas, dapat bola dia terlepas, dapat bola dia terlepas. Pogba pun sama. Shaw selalu out of position. Dan bagi aku dalam game ni first time Ranić turunkan Lindelof sebagai right back. Aku tahu Ranić ni nak buat sistem 5 defend bila bertahan, dan bila serangan kita guna 4 defend. Maksudnya bila bertahan Lindelof jadi center back, bila nak serang Lindelof jadi right back. Tapi Lindelof ni memang tak boleh attack. Memanglah dia boleh buat lomba dengan baik, tapi dia ni tak boleh attack. Crossing dia lambat, penetrate run dia pun tak banyak. Bagi aku kalau masukkan Wan-Bissaka awal-awal pun dah cukup bagus. Maguire jangan sebut lah, dia ni memang macam biasa, selalu main dengan teruk. Maguire ni selalu dia nak press awal. Maksudnya dia tak perlu put involve dalam bola tu, tapi dia masuk. Aku boleh tengok banyak kali waktu Fred dengan Shaw nak tackle bola, Maguire mesti akan masuk sekali. Tapi Maguire masuk mesti dah terlepas. Bila dia terlepas dia kena cover balik lah. Kesian kat Varane dengan Lindelof. Dah lah Shaw dengan lambat nak track back dah, dia balik jogging je. Dan gol Joao Felix pun hampa tegar, siapa marking dia? Maguire. Tapi kita sangat beruntung lah. Kita ni walaupun kita lambat settle down, tapi kita bola 1 gol je. Sebab Atletico banyak juga chance. Macam Griezmann shot kena tiang. Dan ada juga yang digia save. Tapi itulah lah ni Manchester United tak ada aura macam Liverpool dan Manchester City. Aura di mana bila tim lawan dengan hang, tak kira lah home atau away, mereka akan rasa gerun dengan hang. Manchester United tak ada aura tu lah ni. Hang pun boleh tengok Atletico Madrid dengan yakin mereka pegang bola, dengan yakin mereka attack. CR dalam game ni walaupun dia ni selalu hilang bola, tapi dia ni sangat rajin untuk track back. Dia tolong midfield, dia tolong defend, dia tolong wing, semua dia tolong. Dan bagi aku sekali lagi pertukaran Ranić ni membuahkan hasil. Sebab dalam game ni Pogba, Rashford memang tak function. Dan start je minit 70 kita dah start nampak keserasan dalam tim kita. Kita dah boleh attack macam selalu kita buat. Kita dah boleh bertahan macam selalu kita buat. Dan bagi aku gol Anthony Elanga memang macam ni lah. Padu lah. Aku tengok positioning waktu Anthony Elanga nak score. Bila aku tengok position dia macam tu, aku rasa macam boleh ke dia skor ni. Sebab selalu player muda ni dia akan gemuruh. Dia akan shoot padu je. Bila dia shoot padu, Oblak memang senang nak save lah. Sebab tentu Oblak dah tutup banyak space. Tapi Anthony Elanga pilih nak finish macam tu. Dan bagi aku finishing macam tu memang cukup padu lah. Dan dia bagi tahu juga dia ni banyak buat homework. Apa budak-budak sekolah tu jangan malas nak buat homework cikgu bagi. Ni cikgu bagi homework scene je dalam group.
Hei, apa lah budak-budak ni. Okey, kita masuk game keempat pula, iaitu Benfica lawan Ajax. Dalam game ni sebenarnya Ajax banyak sangat chance, tapi mereka dapat skor 2 je. Dan dalam game ni Ajax banyak tunjukkan kematangan dalam control game. Mereka control game, mereka bertahan dengan baik. Tapi Benfica punya counter attack pun boleh tahan power kok. Ada seorang player ni nama dia Rafa Silva, memang padu weh. Counter attack Benfica memang mai daripada dia je. Walaupun player-player Ajax tahu dah memang mai daripada dia, ramai dah marking dia, tapi dia ni selalu terlepas. Dan gol pertama Ajax berpunca daripada main marking yang sangat loose. Hampa boleh tengok tadi tak ada siapa kontrol dia boleh shoot macam tu je. Dan bagi aku sayang bukan dari luar kotak penalti, ni dalam kotak penalti, tapi tak ada siapa yang marking dia. Dan gol penyamaan daripada Benfica aku boleh katakan masterclass move daripada Vertonghen. Vertonghen ni dia tipu player Ajax, lepas tu dia buat cross yang padu. Dan bagi aku keputusan tu adalah keputusan yang bijak. Sebab hang tahu bila hang cross padu macam tu, play defense akan susah nak buat clearance dan kecenderungan dia pun tu buat silap sangat tinggi. Dan akhirnya terkena kaki Haller, masuk gol. Tapi Haller baru je score on goal, dia score pula gol untuk Ajax, memang padu lah. Dan aku sangat suka tengok movement Haller ni waktu off the ball. Dan akhirnya dia boleh score 2-1. Tapi gol kedua Benfica walaupun ramai kata keeper ni silap, tapi hang boleh tengok sebelum player Benfica shoot, banyak gila space yang dia ada. Itulah sebabnya dia boleh buat shoot macam tu. Player Ajax waktu tu aku tahu lah memang kena counter attack. Tapi bila ada seorang player yang duduk dekat posisi yang sangat senang nak shoot, hang kena pergi kacau dia, hang tak boleh pergi tengok macam tu lah. Tapi sayang dalam game ni aku rasa Ajax boleh menang, tapi dia pun seri. Okey, kita dah habis review 4 game ni. Hampa rasa siapa pemain yang paling menonjol dalam game UCL ni? Hampa cuba tulis kat komen. Macam biasa, terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi next video, okey? Assalamualaikum.